بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang masih lagi mengizinkan kita hidup, yang masih lagi memilih kita untuk beriman kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Dan Allah SWT telah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam madrasah Ramadan, ataupun ada juga ulama menyebut sebagai Tamrin Ramadan, pusat perlatihan untuk membina hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi kita pada episod ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang tajuk yang sangat penting dalam pembinaan diri kita, iaitu tentang a'malul qulub ataupun amal-amal hati, dan bagaimana kita nak merawat hati kita yang sebelum ni saya kongsikan kata-kata ulama. Ada pengkaji Al-Quran telah mengatakan tidak kurang daripada 20 jenis-jenis hati yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi salah satu daripada keadaan hati ataupun jenis hati yang saya rasa saya mengalaminya dan belum keluar, belum dirawat sepenuhnya, iaitu keadaan hati yang menjadi keras membatu. Hati adalah sumber penalaran, sumber pertimbangan, sumber reasoning kita, ta'akul kita. Dan di dalam hati itulah tempatnya cinta dan benci, keimanan dan kekufuran, ketenangan dan kegoncangan, dan pelbagai keadaan. Semuanya itu adalah di dalam hati kita. Kecuali mereka yang Allah anugerahkan taufik, ilmu, mereka ini bersungguh-sungguh melalui proses merawat dan membangunkan kekuatan iman dia, yang mana memerlukan perawatan hati juga. Dan kebanyakan kita ini tidak menyedari, ataupun kalau kita sedar pun kita tidak tahu bagaimana kita nak merawat hati kita. Hati adalah sumber kebahagiaan. Bila kita cakap pasal hati, kita cakap pasal bahagia, kita ingatkan tentang benda
wang ringgit, harta dan perkara-perkara duniawi. Sebenarnya bahagia ini bila kita berada dekat, kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan Ilah kita yang sebenar-benarnya. Yakin tentang ketetapan-ketetapannya yang penuh hikmah, walaupun secara sepintas lalu kita menderita dan kita rasa kepedihannya, tapi kita meyakini bahawa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah adalah Al-Alim, dan Allah adalah yang Maha mengetahui tentang diri kita, tentang apa yang membawa kita ini bahagia. Jadi jika kita mampu membersihkan hati kita, kita akan mencapai kebahagiaan yang kita sangat-sangat hajati. Semua orang nak bahagia, sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim. Lebih-lebih lagi lah kita Muslim yang ada sedikit iman yang Allah letakkan dalam hati kita. Aktiviti tubuh badan kita ini sangat bergantung kepada lurus bengkoknya hati itu. Sama ada hati itu dalam keadaan baik ataupun sebaliknya. Hati itu sehat ataupun hati itu sedang berpenyakit. Hati itu lembut ataupun hati itu keras membatu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hati adalah raja, sedangkan anggota badan kita, anggota tubuh kita adalah tentera. Jika raja itu bagus, maka akan bagus, maka bagus pula lah tenteranya. Jika raja itu buruk, maka buruklah tenteranya. Jadi kita nak terus masuk kepada tanda-tanda kerasnya hati, kerana kita nak semak keadaan hati kita. Ya, awal-awal Ramadan ni supaya kita cuba sesungguh-sungguh, seikhlas-ikhlasnya merawat hati kita, agar bila kita graduasi nanti, kita keluar daripada Ramadan ni, hati kita berada dalam keadaan lebih baik, lebih lembut, lebih jernih, lebih tenang, dan lebih rasa syukurnya, rasa qanaahnya, rasa puas dengan apa yang Allah kurniakan dan Allah tentukan dalam hidup kita. Yang pertama, tanda-tanda hati yang telah mengeras ini adalah malas melakukan ketaatan dan amal-amal kebaikan. Terutama sekali dalam kemalasan melakukan ataupun melaksanakan ibadah yang diwajibkan, yang difardukan. Hati itu bila dah keras dan kita bermalas-malas beribadah, dia akan merosot sehingga hati itu semakin keras membatu. Dia akan meremehkan ibadah. Dia meninggalkan ataupun tidak bersungguh-sungguh. Kemudian dia akan meremehkan. Kemudian dia akan meninggalkan ibadah. Kita tengok solat saja.
sebahagian daripada anggota masyarakat kita meninggalkan solat. Mula-mula sebab malas. Kemudian hati itu merosot kerana bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu dia yang tak berhenti-henti menghasut, meracuni hati itu hingga hati itu lumpuh. Dia jadi semakin keras dan jadi semakin malas. Ataupun walaupun dia melakukan solatnya, tapi tidak melakukannya dengan kualiti yang sepatutnya, tanpa kekhusyukan, tanpa kesungguhan, merasa berat. Langkah untuk berwuduk dan untuk solat itu pun jadi begitu sukar. Hati itu seolah hati yang berat itu menyebabkan anggotanya menjadi berat. Hati yang keras, hati yang keras itu menyebabkan anggotanya menjadi berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sekiranya kita jujur dalam muhasabah, dalam menilai, dalam mempertimbangkan keadaan hati kita, kita tahu kita pernah dan mungkin juga pada ketika ini masih lagi ada kemalasan yang serius dalam mentaati Allah, khususnya dalam melaksanakan ibadah yang fardu, yang wajib, yang sunat-sunat. Lagilah kita rasa tidak perlu, seolah-olahnya kita tidak rasa perlu kepada pahala Allah SWT. Kita tidak rasa perlu untuk dekat dengan Allah SWT. Kita tidak rasa perlu untuk memperolehi cinta Allah SWT. Kita tidak rasa perlu kepada syurga Allah. Dan kita tidak bersungguh untuk menjauhkan diri kita daripada kemurkaan Allah dan neraka Allah. Jadi kita tangguh untuk episod ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di episod yang akan datang, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi